Gempa, Zahid dilepaskan, kredibiliti Anwar musnah. Muda beri amaran pada Anwar mahu tarik diri dari kerajaan. Tak puas hati Zahid dilepaskan, DAP Amanah minta penjelasan. Panas, ada arahan gugurkan kes Zahid. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Wan Saiful Wan Jan mendakwa kredibiliti Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan juga seorang reformis telah hilang musnah merujuk keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang membebaskan tanpa melepaskan atau DNAA Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi daripada 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram membabitkan dana Yayasan Akal Budi. Katanya Anwar akan terus membersihkan imej semua yang bersekongkol dengan dia dan terus mencemarkan imej mereka yang menentangnya. Dalam kes Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin, pasukan pendakwa membantah permohonan untuk menggugurkan pertuduhan. Malahan sekarang sedang merayu keputusan mahkamah itu. Tetapi dalam kes Zahid, pihak pendakwa memohon Zahid dilepaskan. Walaupun sebelum ini mahkamah telah mendapati pihak pendakwaan berjaya menimbulkan kes prima facie bagi semua tuduhan terhadap Zahid. Katanya dalam satu hantaran di Facebook. Pada 15 Ogos lalu, Mahkamah Tinggi melepas dan membebaskan Muhyiddin atas 4 tuduhan menggunakan kedudukannya untuk suapan berjumlah RM232.5 juta bagi partinya itu. Bagaimanapun, 3 lagi pertuduhan dihadapi bekas Perdana Menteri itu di bawah Seksyen 4-1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 Amlat FPUAA masih kekal. Bagaimanapun, pada hari yang sama Jabatan Peguam Negara AGC telah memfailkan notis rayuan berhubung keputusan berkenaan. Zahid pula sebelum ini dilepaskan setelah mahkamah membenarkan DNAA yang dipohon oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Dusuki Mokhtar. Mengulas lanjut, Wan Saiful berkata, walaupun menghormati keputusan mahkamah, yang lebih penting ialah perkembangan ini adalah cerminan kredibiliti Anwar. Dunia menyaksikan betapa kredibiliti Anwar sebagai seorang reformis telah hilang musnah. Sebab itulah kita mesti menerima hakikat karakter Anwar yang sebenar. Anwar adalah seorang Perdana Menteri yang gagal dan dia mengetuai sebuah kabinet yang tidak kompeten. Maka itulah dia sanggup berbuat apa sahaja demi untuk kekal di tahta kuasa. Kita boleh jangka bahawa selepas ini, Anwar akan terus membersihkan imej semua yang bersekongkol dengan dia dan dia juga akan terus mencemarkan imej mereka yang menentangnya, katanya. Dan itu mudah tidak teragak-agak untuk menilai kedudukannya dalam kerajaan perpaduan pada hari ini. Ikatan Demokratik Malaysia atau MUDA memberi amaran untuk menilai sokongan terhadap kerajaan serta turun ke jalan raya jika tiada penjelasan diberikan dalam kes Mahkamah Presiden UMNO Zahid Hamidi. Presidennya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata keputusan semalam menunjukkan bahawa red line atau batasan terbesar dilanggar. Sebab itu MUDA ambil langkah gerakan kempen protes di jalan raya dan media sosial dan juga kempen dakwa Zahid. Katanya, walaupun hanya mempunyai 1 kerusi parlimen, kerajaan boleh hilang majoriti 2/3 dalam parlimen jika MUDA berbuat demikian. Kerajaan kini disokong oleh 148 anggota parlimen, jumlah asas untuk membentuk 2/3 dalam parlimen. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebelum ini melepas tanpa membebaskan Zahid daripada semua 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram berkaitan dana Yayasan Akal Budi. Hakim Kolonel Lawrence Sequirah membuat keputusan itu selepas mendengar 11 alasan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Dusuki Mokhtar untuk menghentikan prosiding. Antaranya, Dusuki berkata dia menerima arahan daripada Jabatan Peguam Negara AGC untuk menghentikan pertuduhan terhadap Zahid dan memaklumkan mahkamah bahawa kes itu hendaklah diklasifikasikan sebagai DNAA. Dusuki antaranya memberitahu mahkamah bahawa Zahid membangkitkan isu yang amat serius dalam surat representasinya, antaranya berkenaan dakwaan dia menjadi mangsa pendakwaan terpilih kerajaan sebelum ini. Perkara itu mengundang kritikan pelbagai pihak termasuk daripada pemimpin dan parti kerajaan sendiri kerana pihak pendakwaan telah membuktikan kes prima facie terhadap Zahid. Sementara itu, Setiausaha Agung Muda Amir Hariri Abdul Hadi berkata kempen dakwa Zahid yang digerakkan mereka akan menuntut 3 perkara, iaitu Jabatan Peguam Negara perlu menjelaskan kepada Parlimen yang akan bersidang minggu depan bukan melalui kenyataan media sahaja. Kuasa Peguam Negara mesti dipisahkan daripada peranan pendakwa. Zahid harus dituduh semula di mahkamah dengan segera. Sementara itu, Timbalan Presiden Muda Amira Aisyah Abdul Aziz pula berkata keputusan semalam menunjukkan bahawa kerajaan tidak serius melawan salah guna kuasa. Dia menyuarakan kebimbangan perkara itu akan menjadi duluan kepada kes-kes lain. Adakah selepas ini sudah masuk ke tahap pembelaan? AGC boleh mohon adakan DNAA? Soalnya, DAP mengakui sebarang keputusan untuk menamatkan prosiding pendakwaan bagi melakukan siasatan lebih mendalam adalah hak budi bicara Peguam Negara.
Pun begitu, parti terbabit berpendapat penjelasan secara terbuka tetap perlu diberikan pihak Jabatan Peguam Negara. Ekoran keputusan mahkamah melepas tanpa membebaskan Presiden UMNO Ahmad Zaid Habibie semalam. DAP menghormati proses dan keputusan mahkamah, namun demi prinsip keadilan dan accountability, Peguam Negara Idris Harun harus memberikan penjelasan terbuka berkenaan faktor yang mendorong kepada keputusan tersebut, kata Setiausaha Agung DAP Anthony Loke. Dalam kenyataan hari ini, Loke berpendapat penjelasan tersebut adalah penting untuk memastikan keyakinan orang ramai dan masyarakat antarabangsa terhadap sistem perundangan negara sentiasa terpelihara. Sebelum ini, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melepas tanpa membebaskan atau DNAA Ahmad Zahid yang berdepan dengan 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah dan penggubahan wang haram membabitkan dana Yayasan Akal Budi. Hakim Kuala Lawrence Sequirah membenarkan permohonan tersebut yang dikemukakan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Dusuki Mokhtar. Untuk rekod, seorang yang dilepaskan tanpa dibebaskan masih terikat kepada kemungkinan boleh didakwa semula pada masa hadapan jika pihak AGC ingin menyemak semula perkara tersebut. Ia mengundang kritikan pelbagai pihak termasuk dalam kalangan penyokong kerajaan. Kembangan itu juga mendorong kumpulan pendesak serta orang persendirian menggesa kerajaan menyegerakan langkah mengasingkan kuasa Peguam Negara dengan pendakwa raya. Luke berkata DAP mengambil maklum pandangan kritikal daripada orang ramai terhadap keputusan semalam. DAP juga sentiasa menjunjung prinsip pengasingan kuasa di antara cabang kehakiman, eksekutif dan legislatif serta memastikan tidak ada campur tangan eksekutif dalam sebarang kes mahkamah, katanya. Sementara itu, gesaan sama turut disuarakan Amanah. Setiausaha Agungnya Dr. Muhammad Hatta Ramli berkata, parti itu yakin proses perundangan dan prosedur mahkamah ketika kes itu berlangsung sudah dicermati oleh hakim terbabit. Namun begitu, Amanah ingin menzahirkan pandangan atas dasar integriti dan kebertanggungjawaban supaya Peguam Negara atau Jabatan Peguam Negara AGC memberikan penjelasan terperinci mengenai hujah atau alasan yang mendorong kepada keputusan tersebut, katanya. Pada masa sama, menurut Muhammad Hatta, Amanah menghormati keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk melepas tanpa membebaskan Ahmad Zahid atas prinsip kedaulatan undang-undang yang didokong oleh parti itu selama ini. Amanah percaya dengan penjelasan terperinci tersebut ia akan dapat memberikan pencerahan kepada semua pihak sekaligus mengangkat integriti institusi undang-undang negara, khususnya AGC serta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, katanya. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin mempersoalkan jika terdapat arahan daripada pihak atasan kerajaan supaya menarik balik 47 pertuduhan terhadap Presiden UMNO Ahmad Zaid Habibie sambil menyifatkan tindakan Peguam Negara menggunakan kuasanya mengikut Perkara 145/3 Perlembagaan Persekutuan bagi menarik balik pertuduhan jenayah berkenaan sebagai sesuatu yang tidak bermoral. Muhyiddin berkata, apa yang berlaku adalah titik hitam dalam sistem keadilan negara. Yang peliknya, pihak pendakwaan yang telah berjaya membuktikan kes prima facie memohon kepada mahkamah untuk menggugurkan pertuduhan. Ini amatlah tidak munasabah. Adakah ini bermakna pihak pendakwaan mengakui bahawa bukti-bukti yang dikemukakan oleh mereka di mahkamah tidak boleh dipakai? Atau ada arahan daripada pihak atasan bahawa kes ini mesti digugurkan walau dengan apa cara sekalipun? Soalnya, dalam satu hantaran di Facebook, dia yang juga adalah Presiden Bersatu berkata, dalam kes berkenaan, Presiden UMNO itu sudah didakwa di mahkamah dan pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie dengan mengemukakan keterangan berdokumen dengan 99 orang saksi. Katanya ini bermakna mahkamah sudah berpuas hati bahawa terdapat bukti yang berasas mengenai pelakuan jenayah itu dan mengarahkan Zahid membela diri. Yang peliknya, pihak pendakwaan yang berjaya membuktikan kes prima facie memohon kepada mahkamah untuk menggugurkan pertuduhan. Ini amatlah tidak munasabah. Adakah ini bermakna pihak pendakwaan mengakui bahawa bukti-bukti yang dikemukakan oleh mereka di mahkamah tidak boleh dipakai? Soalnya, sebelum ini Hakim Kuala Lawrence Sequirah melepas tanpa membebaskan Ahmad Zahid 70 dan juga Timbalan Perdana Menteri selepas membenarkan permohonan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Dusuki Mokhtar yang memaklumkan bahawa Jabatan Peguam Negara ingin memberhentikan semua prosiding terhadap Presiden UMNO itu. Mengulas lanjut, Perdana Menteri ke-8 negara itu berkata, hal umpama ini tidak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mesti mengambil tanggungjawab sepenuhnya terhadap kerosakan yang sedang berlaku dalam sistem keadilan negara yang saya percaya berpunca daripada kerakusan beliau sendiri untuk mengekalkan kuasa, katanya. Muhyiddin berkata, tindakan Anwar jelas membuktikan sikap munafik yang mana dia sering melaungkan slogan reformasi institusi dan tata kelola. Slogan yang sering beliau laungkan itu hanyalah satu pembohongan dan omongan kosong saja. Keputusan menggugurkan pertuduhan terhadap Timbalan Perdana Menteri itu pastinya menggoncang keyakinan pelabur terhadap sistem keadilan di Malaysia. Sudahlah seorang yang berhadapan tuduhan jenayah rasuah dilantik ke jawatan nombor 2 tertinggi negara, malah pertuduhan ke atasnya juga digugurkan. Malaysia telah menjadi a rogue state atau negara penyangak, katanya. Justru menurut Muhyiddin, sudah tiba masanya rakyat menilai semula keabsahan kerajaan pimpinan Anwar yang sepatutnya mendukung kedaulatan undang-undang dan keluhuran perlembagaan.
Pada 8 Disember tahun lalu dan 25 Januari tahun ini, pasukan pembelaan telah mengemukakan 2 surat representasi kepada Peguam Negara Idrus Harun untuk mendapatkan semakan semula terhadap kes rasuah itu. Mengikut undang-undang, surat representasi adalah kaedah untuk tertuduh memohon supaya pendakwa raya menyemak semula kes jenayah terhadapnya seperti menggugurkan pertuduhan atau tertuduh mengaku bersalah terhadap pertuduhan yang lebih ringan.